Anda bersama saya Nursyah Ismail dan ini berita utama hari ini. Singapura dan Korea Selatan tingkatkan hubungan dua hal lainnya ke peringkat perkongsian strategik yang baru. Lebih 300 orang turun padam mentai pertandingan sepak takraw amal di Wisma Gilang Serai dan berjaya kumpulkan ribuan dolar. Sebuah muzium kecil kaji purba mula dibuka di Kampung Kelang dengan tujuan memupuk minat orang ramai terhadap sejarah dan warisan Singapura. Salam sejahtera. Projek-projek bersama antara Singapura dengan Korea Selatan dalam bidang canggih seperti kecerdasan buatan AI sedang dirancangkan. Ini dengan kedua-dua negara meningkatkan hubungan dua hal lainnya ke peringkat perkongsian strategik yang baru. Sedang hubungan diplomatik dua hal mencecah 50 tahun. Perdana Menteri Lawrence Wong kini berada di Seoul bagi lawatan rasmi pertama beliau ke negara itu selepas menghadiri sidang puncak APEC di Gwangju. Hampir 20 tahun lalu, Singapura menjadi rakan dagangan bebas yang pertama bagi Korea Selatan di Asia. Hari ini, aliran pelaburan antara kedua-dua negara sudah meningkat dengan banyak. Singapura dan Korea Selatan kini mendapati terdapat banyak potensi untuk kedua-dua negara rakyat secara bersama. Itu sebabnya Singapura dan Seoul meningkatkan hubungan dua hala menjadi perkongsian strategik, termasuk 8 perjanjian dalam bidang seperti kerjasama sektor awam, perdagangan dan pertumbuhan hijau. We will establish a green and digital shipping corridor to enhance the efficiency, resilience and sustainability of supply chains. And we will also collaborate on next-generation energy solutions like ammonia, hydrogen and civil nuclear energy technologies. These efforts will not only contribute to our national green agendas, but also serve as models for broader regional cooperation. Dalam ruang digital, kedua-dua negara juga akan berkolaborasi dalam komunikasi generasi seterusnya dan komunikasi kuantum yang selamat. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berkata, kedua-dua negara bersetuju menggalak penyelidikan bersama dalam AI dan meningkatkan pertukaran antara syarikat. Menerusi usaha ini, mereka menjangkakan bahawa ekosistem teknologi canggih di kedua-dua negara akan terus maju. PM Wong dan Presiden Lee juga berikrar untuk menggalak perdamaian dan perdagangan serantau. Ini termasuk bekerjasama untuk menyokong transformasi digital ASEAN. Singapura juga akan memulakan rundingan untuk meningkatkan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dengan Korea Selatan pada tahun depan. Sementara itu, PMO berkata langkah Singapura berkolaborasi dengan lebih banyak rakan adalah tindak balas terhadap konteks global yang berubah-ubah. When the global economy is facing more pressures of fragmentation, when companies are facing so much uncertainties, how do they operate across borders? Why do they put their factories? Where do they sell? But with a network of trusted partners, we provide that framework from which then new supply chains can be forged. New linkages can be put together by the businesses themselves, and then we can ensure the macroeconomic conditions for our businesses to thrive. Hubungan yang dipertingkatkan itu juga penting kepada rakyat kedua-dua negara, kata beliau. Sementara itu, PM Wong akan melakukan lawatan 2 hari ke Brunei dan Salam mulai esok bagi menghadiri program Pemimpin Muda yang ke-11. Program tahunan itu bertujuan menjalin dan memperdalam hubungan antara generasi pemimpin seterusnya dari kedua-dua negara. Menurut pejabat Perdana Menteri PMO, program itu juga adalah peluang untuk membincangkan cara-cara memajukan perkongsian dua hala. Ini sedang kedua-dua negara menandakan ulang tahun ke-50 hubungan pertahanan tahun depan serta ulang tahun ke-60 keboleh tukaran mata wang pada 2027. Semasa lawatannya ke Brunei, Raja Wong akan mengadakan pertemuan dengan Sultan Hassanal Bolkiah dan Putera Mahkota Al-Muqtadi Bilal. Beliau akan mengunjungi beberapa kemudahan kesihatan di Jerudong.
Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong akan menjadi pemangku Perdana Menteri semasa Pm Wong berada di Brunei. Dalam perkembangan lain di pinggir sidang APEC, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung meminta bantuan Presiden China Xi Jinping supaya mendampingi Korea Utara agar kembali ke meja rundingan. Kedua-dua pemimpin itu berbincang pada hari terakhir lawatan rasmi pertama Encik Xi ke Korea Selatan dalam tempoh 11 tahun. Encik Lee berkata pertukaran peringkat tinggi antara China dengan Korea Utara mewujudkan keadaan yang sesuai untuk menyambung semula rundingan. Beliau turut menyeru agar komunikasi antara Seoul dengan Beijing diperkukuh bagi memulakan semula rundingan bersama Pyongyang. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Pete Hegseth tiba di Hanoi hari ini bagi pertemuan dengan para pemimpin kanan Vietnam. Menurut laporan-laporan, agenda utama lawatannya ke Vietnam adalah rundingan berhubung bekalan peralatan tentera dari Washington. Ia termasuk pesawat pengangkutan dan helikopter. Encik Hegseth dijangka bertemu dengan Ketua Parti Komunis Vietnam, To Lam, dan Presiden negara itu, Luong Chuong. Awal dari itu, Encik Hegseth berkongsi bahawa Amerika Syarikat dan China sudah bersetuju untuk menumpukan saluran komunikasi antara tentera kedua-dua negara. Ia bagi mengurangkan konflik dan meredakan sebarang masalah yang mungkin timbul pada masa hadapan. Lawatan Encik Hegseth ke Vietnam dilakukan selepas menghulu lawatannya ke sidang puncak ASEAN di mana beliau menggesa negara-negara Asia Tenggara supaya mengukuhkan pasukan maritimnya bagi bertindak terhadap apa yang beliau sifatkan sebagai kekerasan China di Laut China Selatan. Saudara setengah penduduk Gaza kini terpaksa tinggal di atas tanah berkuburan kerana cukup terdesak dan takut untuk tinggal di kawasan-kawasan lain. Kami bawakan laporannya selepas ini. Selamat bertemu kembali. Lebih $20,000 berjaya dikumpulkan melalui satu pertandingan sepak takraw amal bagi mengumpul dana untuk menyokong pesakit barat. Sepak takraw amal Piala Uthman Wok yang dianjurkan sebuah inisiatif oleh Sekumpulan Gerakan Sport Kanser untuk Persatuan AIN bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya saringan awal mengesan barah melalui acara sukan. Lebih 300 peserta bertanding dalam 3 kategori sepak takraw amal Piala Uthman Wok yang diadakan di Anjung Wisma Geylang Serai. Selain meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjalani saringan awal mengesan bara, acara ini juga bertujuan memaparkan sokongan terhadap para pesakit dan keluarga mereka. Penyertaan mereka dalam acara ini sangat kuat impaknya, terutama bagi mereka yang pernah mengalami bara, dan ataupun yang caregiver, yang ada yang pasangan mereka meninggal dunia. Bagi kami, bila kami ada acara ini, ianya memberi sokongan baik kepada mereka untuk teruskan hidup dan memberi sokongan kepada mereka yang sakit. Dia boleh membuat kesedaran pada orang ramai yang inisiatif ini membantu yang jatuh sakit kanser. Ada sokongan mereka akan terus membuat saya nak melawan kanser dan juga memberi semangat pada saya untuk terus berjuang. Lebih dari itu, acara ini juga memberi penghargaan kepada pemimpin masyarakat Allahyarham Uthman Wok yang pernah memajukan sukan sepak takraw. Lantas penganjurannya boleh dianggap bab usaha mempertahankan budaya dan permainan warisan, yakni sepak takraw, selain sebagai peluang kerjasama antara badan-badan amal. Acara hari ini adalah sesuatu yang boleh kita contohi. Ia menggabungkan beberapa badan amal yang bekerjasama untuk misi yang membina masyarakat. Jadi saya harap lebih ramai badan-badan amal cuba meneroka cara-cara yang kita boleh bekerjasama. Juara kategori terbuka membawa pulang hadiah $400 beserta pingat dan trofi, manakala kategori Masters yang melibatkan peserta warga emas dan belia membawa pulang $200 pingat dan trofi.
Majlis Bandaran Ang Mo Kio dan Jalan Kayu menanam 60 batang pokok dan tumbuh-tumbuhan sebagai sebahagian daripada acara tahunan Hari Menanam Pokok yang dipimpin oleh Menteri Kanan Lee Hsien Loong. Ia akan menandakan ulang tahun kemerdekaan Singapura yang ke-60. Para penduduk ini boleh menikmati lebih banyak program di Kelab Masyarakat Braddell Heights. Ia kembali dibuka hari ini selepas 3 tahun menjalani kerja-kerja ubah elok. Kelab Masyarakat itu kini menyediakan ruang tambahan seluas lebih 6,000 meter persegi membolehkan pelbagai jenis kegiatan bagi semua lapisan usia seperti pickleball dan menerbangkan drone. Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Masyarakat Islam Dr. Faisal Ibrahim memuji inisiatif kemanusiaan para pelajar Singapura di Mesir yang menyalurkan bantuan kepada sekitar 90 keluarga Palestin yang berlindung di Kahira. Menulis di Facebooknya, Dr. Faisal menyebutkan usaha oleh para pelajar perhimpunan kebajikan mahasiswa Singapura di Mesir itu sebagai satu tindakan yang sangat murni dan mengharumkan nama Singapura di tingkat dunia. Pertemuan Dr. Faisal bersama para pelajar berkemas merupakan sebahagian acara lawatan kerjanya ke Kahira Mesir selama 3 hari yang berakhir hari ini. Dicarikan Gaza, setengah penduduknya termasuk kanak-kanak kini terpaksa tinggal di atas tanah berkuburan akibat terdesak. Ini setelah tapak-tapak khemah pelindungan yang lain sesak dengan ribuan penduduk lain. Setengah penduduk ini berkata mereka terpaksa mendirikan khemah di tanah berkuburan kerana rumah mereka sendiri sudah musnah dan tempat-tempat lain masih dalam kawalan tentera Israel. Para penduduk di sini mengatakan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas tidak mengubah kehidupan mereka. Ada mereka masih tinggal di tanah berkuburan kerana takut untuk berada di tempat lain. Di Brisbane, 2 suspek diberkas ukuran 1 serangan pertama dalam sebuah kereta api yang sedang menuju ke London. Polis bagaimanapun tidak menyifatkan kejadian ini sebagai insiden pengganasan. Serangan itu bagaimanapun disifatkan sebagai insiden dahsyat. Seramai 10 orang dihantar ke hospital dengan 9 daripada mereka mengalami kecederaan yang mengancam nyawa. Saudara, pernahkah anda bayangkan bahawa tempat duduk dalam kereta anda boleh menjadi alat mobiliti peribadi di luar kereta? Inilah Unione, konsep baru yang difinalkan syarikat kereta Honda di pameran mobiliti Johor. Ikuti laporannya selepas ini. Saudara bertemu kembali dalam Berita Plus. Sebuah pusat pendidikan khusus untuk bidang kajian arkeologi serta warisan budaya tidak ketara ICH yang pertama seumpamanya di Singapura dan serantau dibuka kepada umum semalam. Art Square yang terletak di Kampung Kelang bertujuan memperkasa orang ramai mendalami sejarah dan warisan hidup menerusi pameran, program juga bengkel. Wartawan Sindar Rahmat melaporkan. Muzium kecil Kaji Purba terbaru ini memaparkan artifak, program serta bengkel yang merangsang pembelajaran dan penemuan memupuk minat kepada sejarah dan warisan yang terkait dengan identiti bangsa kita. Pusat baru ini yang dikendalikan oleh Heritage SG merupakan wadah utama dan juga pemain penting dalam bidang arkeologi dan warisan tidak ketara. Mungkin ramai tidak tahu tentang Kampung Kelang yang mempunyai hubungan rapat dengan arkeologi. Istana Kampung Kelang yang sekarang ini menempatkan Taman Warisan Melayu merupakan salah satu tapak ekskavasi arkeologi pertama di Singapura. Kampung Kelang ini sebenarnya ada sejarah dan juga ada artifak-artifak yang menambangkan kehidupan komuniti pada masa lampau. Antara penemuan di Kampung Kelang sebenarnya adalah periuk urin yang digunakan pada masyarakat Melayu pada sekurang-kurangnya kurun ke-18 ke-19 dan juga pada awal kurun ke-20 digunakan untuk menanam uri bayi dan juga tali pusat bayi. Antara keunikannya ialah periuk uri ini ditanam berdekatan dengan kawasan masjid dan juga kawasan istana Kampung Kelang. Selanjutnya saya akan menunjukkan objek-objek lain yang ditemui di Kampung Kelang.
Inilah artifak-artifak yang telah ditemui pada tapak penggalian Tutanggih pada tahun 2017 dan 2018. Dan artifak paling menarik bagi saya ialah penemuan batu nisan di tapak tersebut. Kerana ini merupakan bukti bahawa terdapat syarikat yang mengendalikan batu-batu nisan buat masyarakat Melayu Islam pada masa tersebut. Selain arkeologi dan pameran tetap, Arts Square juga menampilkan pameran sementara yang akan digantikan dari semasa ke semasa. Pameran pertama ialah bertajuk Floroscapes yang meneliti bagaimana elemen bunga telah digunakan atau dipelajari dalam pelbagai budaya di masyarakat Singapura. Seperti contoh, ini adalah pameran siri duyung dan siri dara oleh Ijabi Amin yang menunjukkan evolusi siri duyung dan siri dara di masyarakat di kalangan masyarakat Melayu. Antara penambahan moden sekarang ialah bunga baby's breath sebenarnya dari barat, dan juga bagi siri dara ini adalah penambahan cucuk sanggul yang memang pada masa tidak pernah dihiasi dalam saudara ini. Lebih menarik, orang ramai berpeluang menyertai bengkel arkeologi di mana mereka boleh meneliti artifak-artifak dengan lebih dekat lagi, mengenal pasti bahan serta motif, juga mempelajari bagaimana para ahli arkeologi membongkar sejarah. Saya akan menjalankan bengkel arkeologi untuk meminatkan untuk mencetuskan minat dalam orang ramai di Singapura dengan melihat dan memegang serpihan-serpihan yang digali sendiri. Orang ramai dapat tahu cara kehidupan orang dari Selampau. Sekitar 600 tahun lalu, orang dulu masa mana mereka bekerja di mana, apa yang mereka makan dan cara-cara kehidupan juga. Bukan selalunya kita dapat memegang, melihat khazanah negara kita, dan dengan menghadiri bengkel-bengkel arkeologi dan yang dijalankan di Arts Square, kita dapat belajar tentang sejarah kita dan menyumbang kepada penyelidikan dan naratif tentang bidang arkeologi di Singapura. Kami harapnya dapat membantu para pengunjung ke pusat ini untuk lebih mendalami dan memahami lagi tentang pelbagai lapisan sejarah Singapura dan dengan mengetahui tentang masa lampau dan berinteraksi dengan amalan dan tradisi kita pada saat ini. Ia juga kami harapkan dapat memberikan satu inspirasi untuk para pengamal kita dan juga para pengunjung untuk meneruskan kisah dan tradisi Singapura. Selain usaha di bengkel tempatan, Arts Square juga akan bekerjasama dengan institusi, pertubuhan, penyokong dan ahli akademik antarabangsa bagi memupuk pertukaran ilmu serta perkongsian sumber demi mengembangkan minat dan melanjutkan penghargaan masyarakat terhadap warisan dan sejarah kita. Dari pameran di Kampung Kelang, kini kami bawa anda ke pameran mobiliti Jepun pula di Tokyo. Bayangkan saudara tempat duduk dalam kereta yang boleh berubah menjadi alat mobiliti peribadi atau kerusi bergerak untuk anda terus gunakan di luar kereta. Itulah konsep baru yang kini cuba diperkenalkan syarikat kereta Honda. Daripada truk mobiliti baharu hinggalah ke taksi helikopter. Sejak beberapa hari lalu, pelbagai syarikat kereta Jepun menampilkan kereta konsep dan kenderaan elektrik baharu yang memberi bayangan mengenai cara manusia akan bergerak pada masa akan datang. Antara yang menarik perhatian di pameran mobiliti Jepun kali ini adalah kerusi robotik Uni-One yang dihasilkan oleh Honda. Alat mobiliti peribadi ini direka supaya pemandu atau penumpang boleh terus duduk dan menggunakannya walaupun selepas meninggalkan kenderaan berkenaan. Honda is a company provides transformation transformation methods like the mobile, the 4 wheels, 2 wheels,
But once we reach the arrival destination, there's no more transportation methods to from that area. Then Honda actually creates this one just for after you get off your four wheels, then you can use the U1 to around the areas. Kerusi ini memanfaatkan teknologi kawalan canggih untuk memastikan pergerakan yang stabil dan sudah dirintis sejak Oktober 2022. Ketibaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang menghadiri sidang punca ASEAN di Malaysia baru-baru ini mendapat pelbagai reaksi dari dalam dan luar negara. Kicau di media sosial minggu ini gelak gaya yang mencuri perhatian ramai sebaik tiba di Kuala Lumpur. Ketibaan Encik Trump disambut meriah diiringi persembahan kebudayaan. Malah Encik Trump turut menari secara spontan bersama kumpulan penari yang disertai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Gelagat Encik Trump menerima pelbagai reaksi daripada netizen. Sejumlah besar terhibur dengan gaya tarian yang agak unik. Encik Trump pandai ambil hati rakyat Malaysia. Dalam tarian itu ada berbagai bangsa rakyat Malaysia. Cara dia joget memang power. Apa salahnya dia ikut menari tarian Zapin kita? Itu tandanya dia menghargai lagu tradisional kita. Presiden yang bersemangat. Rekan-rekan, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.